Sekarang masih lagi ada, masih 10 orang. So cikgu masih lagi tunggu ada 18 of you untuk penuhkan attendance. Assalamualaikum cikgu. Salam. Suara cikgu dengar echo tak? Gema tak? Okey je cikgu. Okay, alright. Okay, cikgu. Thank you very much. Terima By the way, kasih. belakang tu macam kenal lah cikgu. Saya kenal kan? Cikgu ada dekat seminar room. Di live tu. Bilik meeting. Kenapa cikgu kat sana? Cikgu dah start tugas dah kat sekolah. Oh. Ada beberapa kerja yang dah nak kena buat. Soalan pertama cikgu, oleh-oleh tu buat tak? Buat cikgu. Nombor 6. Nombor 6 sebenarnya ada yang tanya kan? Ada yang tanya cikgu dapat negatif 3i, ada yang dapat positif 3i kan? Positif. Tak sempat tengok. Nanti kita bincang, cikgu akan buat dia punya skema nanti. So boleh check nanti sebab basically cikgu tengok soalan dia lebih kurang sama macam kita punya test 2 tu aja tu kan? Not that difficult. Alright. Okay, tak apa. Sementara tunggu yang lain, cikgu mulakan dengan bacaan doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbayana shaghira walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Okay, cikgu punya background a big kita kata backlit sikit, jadi dia ada macam silhouette effect. Boleh nampak cikgu clear kan? So far okay Boleh. Alright. Cikgu somehow macam mana pun cikgu kena sambung juga lesson kita sebelum raya hari tu walaupun cikgu tahu kita mungkin ingat-ingat lupa kita punya lesson sebelum raya hari tu. Kita dah masuk kepada probability yang advance guys. Kita dah masuk probability yang menggunakan formula. Dan cikgu notice awak pun maths dah masuk kepada probability kan? Dah. Probability. Okey, jadi cikgu Siti start dengan probability yang paper 2 ke ataupun paper 1? Paper 2. Paper 2 punya soalan kan, yang dia buat sebanyak 2 kali Okey. So far faham tak? Faham kan? Itu yang cikgu cakap. Bila paper 1, dia akan buat probability yang mengambil barang, contohnya ambil guli sekali. Bila kita jumpa soalan probability dalam paper 2, kita akan jumpa soalan tu akan mention ambil 2 kali. So masa tu dah kena guna tree diagram. Jadi bila soalan ADMATS akan bagi kita probability yang soalannya ambil benda lebih daripada 2 kali. That is when kita nampak tree diagram dah nampak kurang praktikal sebab bila you ambil 4 kali, you just imagine kena lukis tree diagram tu terlalu banyak. Jadi apa yang ADMATS offer adalah, ADMATS kata dia bagi satu solution. Dia kata kita boleh cari probability menggunakan formula. Okey, dan kita sebenarnya kalau cikgu nak recall balik, kita dah start dah dengan soalan-soalan trial negeri-negeri. Ni kalau awak tengok tu, cikgu ingat antara soalan yang kita dah bincang soalan Kedah. Last cikgu stop sampai soalan MRSM kita stop. Okey, so hari ni kita nak sambung balik
Setakat ni baru ada 19 orang, but never mind. Okay. So cikgu nak start dengan, sekejap I'm going to share my screen. Bunyi apa tu? Macam ada bunyi apa? Ada orang pasang TV ke bukan Tak ada. Tak ada Okay, never mind. Okay, this is our last discussion hari tu. Cikgu tunjuk balik kat awak. Nampak kompleks sikit kan hari tu. Kita bincang secara detail hari tu. Soalan Kelantan Trial 2009. Okay, Kelantan 2009. Okay, so apa cikgu akan buat hari ni? Cikgu akan go slow sikit, tapi kita akan tengok terus soalan MRSM. Okay, so untuk pengetahuan awak, binomial distribution dia dah mula menggunakan formula formula ni guys. Formula cikgu tulis sini. Kalau awak ingat lagi kat mana cikgu tulis hari tu. There's one particular formula yang kita nampak dia a bit complex hari tu. Sekejap siapa ingat lagi formula dia? Cikgu yang Formula dia panjang, formula dia macam ni. X sama dengan R kurungan tu Betul, formula dia adalah P kan, X equals to R, and then dia sama dengan, and then ada NCR kan. NCR ni formula probability. P kuasa R kali dengan Q kuasa N tolak R. N tolak R. So this was the one yang kita bincang hari tu. So hari ni kita nak tengok sampai ke level soalan MRSM. So let's look at soalan MRSM dan macam mana cara nak jawab. Sekejap cikgu nak tengok siapa yang masuk tadi. Who was that? Irfan Zuhaidi. Okay, never mind. Okay, sekejap Okay, so boleh nampak cikgu punya screen jelas Boleh. Okay. Now, kalau kita ingat balik, yang soalan probability kali ni dia dah mula menggunakan formula. Dan formula dia agak banyak guys Kalau tengok formula dia adalah dia agak panjang, tapi SPM provide formula dia untuk kita. Formula dia adalah Px equals to R NCR kali P kuasa R kali Q kuasa N tolak R. Kalau awak ingat aku cikgu cakap, dalam banyak-banyak huruf ni kita mesti set masa exam nanti ataupun masa latihan awak buat nanti ataupun even SPM, dia mesti ada satu nombor yang senang untuk kita start. Okay, so kita dah kata nombor yang paling senang untuk start adalah huruf P, adalah huruf yang paling senang untuk kita nak start. Maksudnya dalam soalan Melaka MRSM 2009 ni, kalau awak tengok ayat dia agak panjang kan. Ayat dia agak panjang. Jadi kita kata dalam banyak-banyak ayat yang panjang ni, yang paling senang kita nak buat adalah sebenarnya huruf P. Sekejap ada seorang lagi nak masuk. Kimi. Okay, Kimi guna ilmu punya ni Okay. Now, kita ada huruf apa? Kita ada huruf N, ada huruf R, ada huruf P, ada huruf Q. So the easiest is huruf P sebenarnya. Okay, selepas awak tahu huruf P, nanti kita akan pergi nanti. Selepas tahu huruf P, kita akan cakap huruf Q. Very good. Huruf Q kita akan tahu automatically. Then baru kita boleh tahu huruf N dan huruf R. Okay, so kenapa huruf P senang? Sebab huruf P dia ada pattern. Huruf P ni dia mestilah nombor yang berbentuk fraction. Dia mesti berbentuk, very good, berbentuk percentage. Kalau tak ada percentage, dia boleh berbentuk decimal. Kalau tak ada decimal, dia boleh berbentuk ratio. Pecahan bersama fraction. So these are, kita kata benda yang tengok sekali terus tahu. Okay, so sekarang cikgu nampak kat sini, terus nampak 60% kan. Maka 60% yang dia bagi tu guys, itu adalah kita punya P. So cikgu akan tulis 60% kat sini. Okay, 60%. Now, ada antara kita yang tak suka gunakan percentage. Sebab dia rasa dia tak sure 60% tu apa sebenarnya. Jadi ada juga pelajar yang boleh gunakan 0.6. Very good. Okay, kalau siapa yang suka dalam bentuk pecahan, boleh tulis sebagai 60/100 pun boleh juga. Yes, very good. Now, let's go to P tadi. So sekarang ni cikgu jawab dengan awak soalan kan guys. Kita sebenarnya tak baca soalan secara memahami soalan tau. Kita sekarang tengok soalan, hanya tengok dan nampak saja nombor, terus pergi kepada huruf. Okey, sebab cikgu nampak tu cara yang paling senang. Awak tak perlu risau pasal soalan. Oh, kenapa dia minum cold drink kan? Kenapa ada 7 customer saja? Kenapa tak 100 kan? Orang ni orang miskin ke orang kaya? Jadi kita tak perlu go into details. Kita tengok dia ada nombor dan awak tahu nombor tu pergi kepada huruf mana.
Okey. So sekarang ni kita kata siapa yang tahu huruf P. Nanti masa exam guys, ingat Kalau awak tahu huruf P, awak akan automatically tahu huruf Q. Very good. So sekarang Q akan jadi 0.4. Q 0.4. Kalau tak sure, dia punya style dia macam ni. Kalau P dah dapat 60%, maka Q akan dapat selebihnya. Dia punya balance. So Q dapat 40% kan? So 40% itu adalah 0.4. Nampak tak laju tak guys? Awak dapat P terus dapat Q. Okey, sekarang ni huruf N dengan R, pattern dia macam mana pattern dia? N nombor yang besar, nombor kecil. N huruf nombor yang besar, R nombor yang kecil. Very good. Awak masih ingat lagi lesson kita sebelum raya hari tu. Sebelum pergi kepada N besar, R kecil, kena declare yang N dengan R ni mestilah whole number. So, whole number yang kita nampak tu, dialah huruf N dengan huruf R. Dalam kes ni, kita nampak ada whole number yang pertama, iaitu nombor 7. Dan whole number yang kedua, iaitu nombor 6. Yang ni dia akan pergi kepada huruf N dengan huruf R. So macam tadilah awak cakap dengan cikgu. Cikgu, yang besar akan pergi kepada huruf N, yang kecil akan pergi kepada huruf R. Sekarang ni follow guys. Follow kan? Jadi P, Q and R ni semuanya dah boleh masuk dalam formula. Okay? Cuma sekarang ni kalau kita lebih berhati-hati, kita akan cakap, cikgu, saya nampak cikgu soalan ni soalan MRSM. Kan? So kalau kita macam berhati-hati, kita akan cakap, of course MRSM akan bagi benda yang extra sikit, betul tak? Dia tak akan bagi benda yang straightforward. Okay? Jadi sekarang ni kalau kita tengok soalan ni betul-betul, kita akan mula nampak ada satu keyword yang cikgu dah terlepas pandang. At least. Yes. Dia mention at least kat sini. At least ni maksudnya sekurang-kurangnya. Jadi macam mana kalau kita salah masa exam? Dalam exam kita boleh buat salah macam ni guys. Tengok Dalam exam, kita mungkin terbuat salah begini. Kalau kita tak nampak at least, mungkin awak akan buat macam ni. Awak akan cakap, cikgu, sekarang N7 kan? R6 kan? Jadi terus awak declare, formula ni akan buat Px equals to 6. Terus salah. Okay? Sebenarnya dia bukan Px equals to 6. Awak tak boleh terus gantikan huruf R tu dengan 6. Bila dia mention at least ni maksudnya apa? Lebih besar. Contohnya, parents kita kata, ayah nak awak dapat at least untuk SPM ni 8A. Maksudnya ayah tu bukan nak kita 8A. Ayah nak kita at least dapat 8A, ataupun lagi bagus dapat 9A, ataupun lagi bagus dapat 10A. Maksudnya semakin lama ayah kita expect kita nak dapat nombor yang semakin besar. Kan? Ataupun awak cakap, aku kalau bela kucing aku nak at least ada 3 ekor. Kan? Maksudnya awak nak anak kucing awak tu more than 3 sebenarnya. So bila dia mention at least 6, so we are expecting dia bukan nak 6 saja sebenarnya. Dia nak 6 dan juga 7. 8 boleh tak 8? Boleh. 8 boleh kan? 9? Boleh. Sekarang 8 tak boleh, 9 tak boleh guys. Sebab dalam restoran dia tu, dia cuma ada 7 customers. Kan? Jadi dia akan kata at least dapat 6 customer ataupun 7 customer yang suka cold drink. Nampak tak? So 8 tak boleh dah. Sebab customer dia paling ramai ada 7 dalam restoran tu. Okay? Jadi macam mana nak tunjuk masa exam? Masa exam buat macam ni guys. Cara paling cantik dalam buku teks tunjuk adalah, dia kata, buku teks kata, tengok ni apa buku teks tulis. Buku teks tulislah Px more than or equal to 6. Kejap, ada orang nak masuk. Who could that be? Siapa ni? Oh, Ashraf. Ashi boy. Okay. Cikgu sambung balik lesson. Okay, kena buat macam ni guys. Kena buat Px more than ataupun ada equal to 6. Nampak tak? Siapa nak tanya cikgu soalan ni? Kenapa cikgu gunakan simbol more than dengan equal? Sebab it could be either 6 or more than 6. It could be 6 or more than 6. Sebab dia kata at least 6. Macam kita ni result SPM lah kan? Aku nak at least, aku dapat at least 8A lah untuk SPM. Maksudnya awak nak tengok result awak, at least dapat 8, ataupun dapat 9, ataupun dapat 10, ataupun dapat straight A. So this is how you write untuk at least. Dia mesti tunjukkan yang kita nampak dia equal dengan 6 ataupun more than 6. Semakin lama semakin naik. Okay, so lepas kita dah buat jalan kerja macam ni, awak akan tunjuk pada pemeriksa tu, tunjuk macam ni guys. P
X sama dengan 6 sebab kita kata at least 6 ataupun atau kena buat tambah ataupun 7. This is how you write. Paling cantik, mirip dengan skema SPM. Okay, so far boleh? Boleh. Boleh Okay, sekarang baru kita buat kita punya formula. So, sekarang formula dah boleh gerak guys. Sebab you dah tahu dah yang pertama ni guna R sama dengan 6. Kan? Yang ni boleh guna R sama dengan 7. So, cikgu buatlah yang PX6 tu. Gunakan formula. So, formula tulis apa? NCR. Nampak tak ada tulis NCR tu? So, cikgu akan tulis 7C6. Follow tak? Follow tak laju sangat kan? Okay, what about P kuasa R? P dah dapat juga. 0.6 Kuasa 6. kuasa 6 kan? Ingat kan dia mesti repeat balik. Kalau bawah ni 6, atas ni kena repeat balik mesti 6 juga. Yang ni kena ingat. Okay, and then kita ada kosong point. Slow kejap. Okay. Habis Tunggu cakap sekejap. kejap. Sekejap, ada orang nak masuk kejap Amir Izzat. Okay, Amir Izzat. Awak nak tanya cikgu kat mana? Dia kata dekat P kurangan X sama dengan 7. P kurungan X sama dengan 7. Okay, kenapa tulis P kurungan X sama dengan 7 Nabi tak faham sangat. Okay, Nabil tanya ke? Okay. Yang PX more than 6 ni Nabil faham tak? Cikgu nak tengok dekat chat kejap apa Nabil ni tanya. Nabil dah faham? Oh, sekejap je faham. Okay, Nabil dah faham dah. Perlu ke cikgu explain? Okay, tak perlu kan? Dah faham Okay, bye-bye. Alright. Dia kata dia faham yang 6, dia tak faham yang 7. Dia faham yang 6, dia tak faham 7. Maksudnya dia faham kenapa kita tulis 6, tapi tak faham kenapa kena tulis 7. Okay, sebab sekarang ni soalan ni mention dia nak at least 6 customer dia minum air sejuk. Okay, katalah awak ada 7 orang anak. Ni in future lah, bukan sekarang. Okay, let's say awak ada 7 orang anak. Awak cakap dengan wife awak cakap, aku nak at least 6 orang anak aku ni belajar kat overseas. Awak ada 7 orang anak. Awak cakap dengan wife, sayang, saya nak anak kita ni at least 6 orang boleh belajar kat overseas. Kan? So dalam minda awak tu apa sebenarnya awak bayangkan? Awak bayangkan sekurang-kurangnya 6 orang, tapi lagi bagus kalau semua belajar dekat overseas. Macam tu. Lepas tu bila pandemik COVID tak boleh balik Malaysia. Jadi semua duduk dekat luar negara kan Even dekat Sarawak pun nak balik Semenanjung susah, betul tak? Ini apatah lagi dekat Europe kan. So tu maksud 6 dengan 7 tu. Okay? Sebab maksudnya sekarang ni kemungkinan 6 orang yang minum air sejuk, ataupun it would be better kalau semua customer dia minum air sejuk. Ni dia punya survey dia lah yang dia buat. Faham Jadi yang cikgu tengah buat formula sekarang ni guys, cikgu masih lagi sedang buat yang PX sama dengan 6. 7 tu tak masuk lagi. Okay, so sekarang kita baru dekat NCR kali P kuasa N. Ni formula dia dekat sini. Kita baru kat sini guys. NCR P kuasa R. Baru di situ. Jadi sekarang ada balance sikit lagi yang Q kuasa NR ni. So tadi Q pun dah dapat. Q is 0.4. Yes, betul. So kita akan tulis kat sini 0.4. Kuasa 7/6. Kuasa 7/6. Very good. 7/6. Satu lah. Okay guys, ada setengah pelajar dia bukan setakat masukkan nombor dalam formula macam awak cakap tadi. Okay cikgu, 7/6 satu kan. Ada pelajar yang faham macam ni tau. Dia kata kalau ada 6 orang minum air sejuk kan, 6 ni maksudnya 6 orang minum air sejuk. Jadi kuasa kat sini pun mestilah kuasa 6 sebab 6 orang minum air sejuk kan. Jadi dia dah develop dalam mind dia, kalau ada 6 orang minum air sejuk, ada seorang je yang tak minum air sejuk kan. Jadi yang dekat belakang ni adalah jalan kerja untuk orang yang tidak minum air sejuk tu. Faham tak? Nombor 1 ni dia refer kepada orang yang tak minum air sejuk. Let's say sekarang musim durian kan, awak beli 7 durian kan, 7 durian, 6 durian masak kan, kita kata boleh makan. So kalau 6 durian boleh makan, dia mesti ada satu lagi yang awak beli tadi tu dia tak elok. So dia mesti yang nombor belakang ni
mesti probability untuk benda yang tak berjaya, benda yang negatif lah kita kata, benda yang negatif. Kan ada 7 orang anak, 6 berjaya, seorang isap dadah contohnya. Tu lah maksudnya. Okey. 6 ni yang berjaya, 1 tu yang tak berjaya. So tu cerita dia. So sekarang ni kita baru sahaja masukkan yang ni, yang banyak-banyak ni. Ini adalah PX sama dengan 6. Maksudnya ada 6 orang probability minum air sejuk. So belum siap lagi sebab kita belum teruskan dengan yang PX sama dengan 7. Okay, so far okay kan guys? Okay kan? Faham, okay, very good. Now let's proceed dengan yang PX7 pula. Sebenarnya formula dia lebih kurang je, sama je. So bila PX7, dia punya NCR dia akan jadi apa tau? 7C7. Betul tak 7C7? Kan sebab formula dia kata apa? Sebab formula kata NCR. Jadi 7C7. Okay, lepas tu P kuasa R. Dia mesti kali balik kuasa yang sama. So apa kuasa dia tadi? 0.6. Copycat balik. Yes, very good. Kuasa 7. Okay, cikgu nak pause kat sini. Clear tak yang ni? Clear kan? So cikgu nampak topik ni, kita mungkin kalau cara nak belajar dia tak perlulah belajar setiap minggu topik ni. Mungkin belajar sebulan sekali ke kan, sebab konsep dia dah tahu dah. And in fact formula pun dah bagi masa SPM. So bolehlah kita consider that topik ni masih lagi considered as macam antara topik-topik yang mudah. Okay, now tadi cikgu cakap 0.6 kuasa 7 ni probability yang berjaya. Probability yang tidak berjaya kat belakang ni 0.4 kan? Kuasa berapa? 7 kuasa 7 tolak 7. 7 tolak 7. Kosong Tak payah tulis. Maksudnya kan tak payah tulis kan? Tak payah tulis lah. Sebab kalau dalam restoran tu, kalau dah semua orang minum air sejuk, jadi yang belakang ni sebenarnya tak payah tulis. Kalau nak tulis, of course awak cakap dengan cikgu kuasa kosong tadi kan? Sebab awak kata 7 tolak 7 dapat kosong. Ada orang kata 7 tolak 7 kat bawah ni pun dapat kosong. Tapi kalau cikgu jadi calon SPM, cikgu tak tulis lah 0.4 kuasa kosong ni, buang masa. Kan? Awak beli durian guys, awak beli 7 durian, 7 elok kan? Boleh makan. Ada tak durian yang tak elok? Tak ada lah kan? Sebab semua yang awak beli tu semuanya masak, semuanya boleh makan. Jadi tak payahlah cerita yang tak elok tu. Tak adalah maksudnya. Boleh buat macam tu. Okay? Tapi kalau nak tulis, make sure tulis dengan tepat lah. 0.4 kuasa kosong. Okay? So untuk soalan ni kita dah buat untuk yang PX sama dengan 7. Okay, soalan cikgu untuk awak. Boleh ke tulis 7C7 masa exam? Maksud cikgu boleh dapat max error ke? Boleh, tapi lebih baik tulis. Boleh ke 7C7? Boleh. Boleh? Boleh ke? Ingat tak cikgu pernah cakap ada benda yang tak boleh? Kalau lebih daripada nombor atas kan? Very good, betul. Kalau nombor di bawah lebih besar daripada nombor di atas. Contohnya 7C8 tak boleh. Dia tak masuk akal kan? Saya beli 7 durian tapi ada 8 yang rosak cikgu. Jadi cikgu tak nak dengar lah cerita-cerita macam tu. Dia tak masuk akal kan? It doesn't make sense. Saya ada 5 anak kucing, saya nak pilih 10 bawa pergi balik kampung. Jadi orang tak nak dengar cerita awak tu, dia tak masuk akal. Okay? So ingat nombor atas dia mesti lebih besar daripada nombor bawah, ataupun dia boleh jadi sama sebiji dengan nombor bawah. Boleh Okay, so boleh, this one here kita calculate pakai calculator. Boleh tak seorang tuan cikgu? 7C6 kali 0.6 0.4 ni dapat berapa? Nombor dia kecil tak salah cikgu ni? Kosong 0.130638. Okay, very good. 130 130 6368. 6368. Okay, very good. Yang 7C7 ni? 0.20. 0.20. Macam ni ke? Okay. 0.20. Bukan. 0.020 Tak, 0.027. Oh, 27. Ada yang ngerempit
Tu rumah siapa tu? Cikgu. Dia kalau tak anjing ada orang rempit kan. Okey, 0.027 36. 36. Oh, maksudnya sekarang ni awak dah round off Tak bukan 9936. Oh, 9936. 279936. Oh, cikgu dah shortcut dah. Okey, 279936. Kalau cikgu nak tukar dalam percentage, ini ialah 13.06368 persen. Yang ni pula adalah 2.79936%. Which is kecil tau guys Maksudnya orang pemilik restoran ni, dia nak ada at least 6 orang suka minum air sejuk tu mustahil. Ini kalau tambah dapat 15%. 15% ni kalau dalam bisnes dia tidak menguntungkan lah. Katalah awak nak buat investment kan, cakap apa percentage untuk investment tu untung, cakap 15%. Jadi awak punya presentation tu tak ada orang nak dengar sebab dia tak menjanjikan keuntungan. So ini kalau kita tambah, boleh tambah tak dapat apa? 15. 15 Sekejap. 8 2.79 87 86304. 86304 86304% persen. Okey. Kita nak bagi macam mana dalam exam jawapan kita nanti? Ni persen. Persen Okey. Ya. Dalam exam guys, cikgu sentiasa lihat skema SPM. Dia takkan bagi, dia jarang bagi dalam persen, dia akan bagi dalam decimal first kali. Okey? Dalam decimal. Selalunya dalam decimal. Jadi kalau dalam decimal, kita akan tulis dia sebagai kejap 0.158634. Okey, soalan cikgu yang sebenarnya tadi cikgu nak tanya awak. Kita nak kena bagi berapa banyak decimal place sebenarnya? 4 decimal place. Ya. Yes. 4 decimal place. Okey, ayat yang terbaik ni kalau kata ni ada kawan awak tanya, saya kau buat berapa titik puluhan, berapa banyak kau round off? Awak akan cakap dengan dia, kita ambil 4 significant figures. Itu jawapan dia. Tahu? Lepas ni kalau ada pop quiz matematik kan, dia tanya macam mana nak bagi jawapan maths, awak kena jawab 4 significant figures. 4 significant figures dengan 4 decimal places sangat berbeza. Okey? So tu kena ingat tu. Jadi kalau kita kata 4 significant figures, kita akan mula daripada selepas perpuluhan tengok ni kita kira, ni kita kira, ni kita kira, ni kita kira. Cukup 4 nombor. Lepas tu baru kita round off. Okey, lepas tu kita akan cakap jawapan saya cikgu adalah 0.1586. Okey, boleh? Boleh. Okey. Cikgu masa sekolah dulu, cikgu suka letak jawapan dalam percentage sebab cikgu rasa lebih appreciate bila jawapan dalam percentage. Cikgu rasa macam lebih memahami. 15% ni cikgu rasa, aku faham lah 15% tu kecil lah. Maksudnya probability untuk at least 6 orang minum air sejuk ni kecil lah cikgu. Cikgu faham macam tu. Okey. So soalan dia adalah dalam exam kita nak bagi jawapan yang macam mana, betul tak? So jawapan macam mana cikgu cakap tadi? Decimal. Tetapi kalau nak buat dalam percentage, boleh buat selepas jawapan decimal tu. Okey. Faham tak? Maksudnya sekarang awak bagi dua-dua jawapan sekali. Boleh Cikgu bina Boleh, kejap cikgu. awas. Cikgu, Ya. kalau jawapan dia 15, Kalau itu jawapan dia? baru 0.1596 Okey. pula. 986. Tak, contoh kalau jawapan 0.15995. Macam mana nak benarkan? Okey, kalau dia okey, cikgu tulis kat sini bagus soalan tu. Katakanlah kita punya jalan kerja adalah 0.159995. 5. Macam ni. Okey. Dia masih lagi 4 significant figures kan. So kita kena underline 1, 2, 3, 4. So yang ni yang akan menunjukkan kita nak tambah ataupun tak, betul tak? So bila 9 ni dia nampak 5, ni dah macam kelas tahun 2 dia akan naik kan? Dia akan naik. Jadi yang paling kelakar lah kalau awak tulis 1590 lah. Ini kelakar lah. Betul tak? Jadi sepatutnya awak tulis apa? 16.
1 Ah. 6 Kosong. 0016600. Jangan Ustaz Asyik call. Hello, Assalamualaikum Ustaz Asyik. Okey. Kalau buat record sendiri macam mana? Okey, kalau nak masukkan, sebab kita nak letak video sekolah mula-mula kan. Jadi better melintang kot, sebab nak ada video sekolah tu, yang intro logo sekolah tu. Okey. Alright, okey. Go. Sibuk kan Sibuk. Tengah mengajar boleh orang call pula. Okey. Ni cara kita nak round off. Nampak kan? Mungkin nampak a bit confusing kan, kita macam 99 ni nak naik jadi macam mana kan? Jadi ni dia ada chain reaction kat sini. Bila 9 bertambah, 9 ni pun bertambah, ada effect dekat 5 ni pula. Betul kan? Cikgu tak payah explain ni kan? Ni macam apa ni soalan ni? Okey? Okey, faham lah. Okey, very good. So sekarang ni untuk soalan MRSM nampak macam senang. Nampak macam senang. Okey. So far okey ke? Okay. Okey kan? Jadi cikgu nampak soalan ni mungkin nampak senang sebab bila dia kata at least 6 tadi, tengok dia kata dia kata at least 6 tadi kan. Masa dia kata at least 6 tu, kita cuma perlu consider 2 case sahaja. 6 dengan 7. Ingat tak hari tu yang kita buat yang ni, yang melampau ni, ingat tak? Yang kita kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni banyak sangat. Yang ni macam ni kita buat, ingat tak? Apa kita buat? Kita gunakan kaedah tolak. Macam kehadiran dalam kelas. Betul tak? Nanti awak tengok balik video dekat YouTube cikgu dah upload. Tengok balik kenapa dekat depan ni ada 100%. Tengok ni guys, kenapa di depan ni ada 100%? Kenapa dia tolak dengan probability yang kosong? Kenapa dia buat macam tu? Cuba tengok balik. Sebab soalan ni nak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Awak kata, cikgu benda ni tak berbaloi kalau buat masa SPM. Banyak sangat. Jadi apa kita kata? Ambil 100% kan? Ambil 100%. Ni 100% kan? Tolakkan dengan benda yang soalan tak nak. Yang soalan tak nak kosong. Ni hari tu kita buat. Soalan tak nak kosong. Jadi cikgu pun kata ambil 100%, tolak dengan kosong. Yang ni hari tu cikgu ingat, sebelum raya tu kita bincang ini lama ni. Jadi MRSM bagi soalan kali ni lagi senang daripada negeri lain. Okay, never mind. Cikgu nak pergi kepada soalan negeri lain. Okay ke guys? Okay. Okay kan? Okay, let's look at soalan Pahang. Ada orang Pahang tak kat sini? Zulukman Pahang Zulukman bukan kampung awak Pahang? Firdaus. Ya. Firdaus. Firdaus memang rumah kat Pahang? Ya ke? Oh, okey. Katika je Zulukman jawab. So, kan? Tak. Suka hati. Okey. Kat mana ada duduk? Tak bang. Tak tahu, biarlah dia. Okey, tak apa. Janji dia di rumah. Ni soalan ni bagus cerita pasal penyakit denggi kan, nyamuk Aedes. Okey, tengok apa dia kata. In a house-to-house check carried out in Taman Maju. Taman Maju ni tak tahu kat mana. Dia kata Aedes mosquitoes were found in 2 out of every 5 houses. Sekarang kan cikgu ada seorang kawan yang kerja dengan Kementerian Kesihatan. Dia kata di samping kita takut dengan COVID, dia kata kes denggi naik juga tau. Jadi sekarang sekolah pun tadi cikgu sampai pagi tadi diorang tengah check ada tak tempat-tempat pembiakan nyamuk. Even nak balik kampung pun diorang suruh check rumah kita ada tak tempat pembiakan nyamuk. Sebab denggi punya kes pun sama naik juga. So sambil kita takut COVID, kita takut denggi jugalah takut juga dengan nyamuk Aedes ni. So dia kata dia buat satu survey. Dia kata dekat Taman Maju ni, kalau dia check daripada 5 rumah, confirm 2 rumah akan ada nyamuk Aedes. Okay. So dia kata if 8 houses in Taman Maju are chosen at random, calculate the probability exactly 3 houses are infested. Oh, infested tu apa Ada perkataan infested? Ada. Oh, cikgu baru tahu Setelah 36 tahun hidup, cikgu baru tahu ada infested. Okay. Exactly 3 houses are infested with Aedes mosquitoes. Okay, cuba kita ingat balik kita punya lesson tadi. Kita kata ada huruf P, ada huruf Q, ada huruf N, ada huruf R. Yang paling senang kita mesti start dengan huruf P. Okay, mana dia huruf P tu? 2 out of every 5 houses. Tapi tak ada percentage kan? Tak ada. Fraction. Fraction. So yang 2 out of every 5 houses ni fraction.
Siapa yang cakap tu? Siapa yang bagi pendapat tu? Cikgu tak nampak skrin Google. Alia Tora. Alia Tora. Siapa yang tak faham apa yang Alia Tora cakap? 2 out of every 5 houses ni. Faham tak? 2 out of every 5 houses adalah ayat dalam English yang sebenarnya kalau kita convert jadi mathematical, dia adalah 2/5. Nampak tak soalan Pahang? Pahang 2009, tengok apa dia buat. Dia tukarkan simbol fraction menjadi dalam bentuk ayat bahasa. Jadi kalau kita tak perasan 2 out of every 5 houses ni, kemungkinan kita akan cakap 2 ni R, 5 ni N. Dah salah kat situ, kan? So you have to be very careful. So 2 out of 5 houses ni sebenarnya adalah 2/5. So kita dah kata semua percentage, fraction, decimal, ratio semua akan pergi kepada huruf P. Jadi sekarang P lah orang pertama yang akan ambil jawapan 2/5. Okay, follow? Boleh? Boleh. Boleh kan? Okay, siapa tahu P dia mesti tahu Q. Berapa Q? 3/5. 3/5. Very good. Okay, sekarang ada N dengan R. Siapa dapat N? 8. 8 kan? Sebab ada N dua 8. whole number kat sini. Soalan A1 ni ada dua whole number. Antara 8 dengan 3, of course N akan ambil yang besar, R akan ambil yang kecil 3. Jadi soalan nombor 6A1 ni sangat senang lah kita nak buat. Okay, so cikgu tulis kat sini dulu. So formula dia tadi adalah formula ni tak payah hafal tau sebab SPM bagi. Tapi kalau awak hafal, bonus untuk awak lah. Sebab boleh berfikir dengan lebih, apa aku tulis ni, boleh berfikir dengan lebih laju. So ni P kuasa R kan sepatutnya. P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okay, by the way sebelum cikgu teruskan, pagi tadi ada 3 orang budak form 5 tahun lepas datang ke sekolah nak ambil job untuk masuk ke universiti. Awak tahu result orang tak untuk universiti? Ada yang dah share tak? Macam mana? Tak. Ada seorang dapat buat asasi medik asasi medik dekat UPM kot tak cikgu. Tahu. Siapa tu? Kayak anak kot. Siapa? My mum punya kawan punya anak. Oh, siapa tu? Memang tahu pun. Siapa tu? Marha kan? Pasal cikgu Marha. Cakap lah Marha. Marha. Lupa. About the apa medic tu. Medik. Ada juga yang dapat buat foundation in veterina pun ada juga. So tadi yang datang jumpa cikgu tadi Dino dapat buat foundation in law dia buat law. Wow. Tapi yang cikgu tak nak sebut nama lah. Cuma cikgu nak share je. Ada dalam kelas 5F yang result bagus tapi tak dapat masuk universiti. Kenapa? Kenapa? Makan koko. Serius ni bukan makan koko. Cikgu tak naklah pergi pasal makan koko. Koko pun tak ada tahu ni kan. Jadi Ada ni kisah benar ni. Koko Tony. Dia tak dapat masuk sebab universiti sebab apa? Koko. Bukan tak ada rezeki. bukan koko. Sebab guys, ini based on apa yang cikgu bagi tahu cikgu lah. Sebab bila kita apply borang masuk universiti, dia panggil borang UPU, kita kena ambil course yang relevan dengan kita punya stream dekat sekolah. Bukan result satu. Kita kena ambil course yang relevan dengan subjek yang kita ambil di sekolah. Contoh kalau kita ambil kelas science and then you pergi minta UPU kata you ambil TESOL. Kan? Awak memang kita dapat result bagus. Let's say cikgu dapat 10A kan? 10A untuk SPM. Cikgu budak sains, cikgu dapat 10A. Lepas tu cikgu pergi minta TESOL ataupun cikgu pergi minta law. Kemungkinan besar cikgu tak akan dapat tau walaupun grade cikgu bagus. Sebab apa? Sebab bila you ambil sains, kita dah ambil subjek sains. Jadi dia akan channelkan kita kepada budak sains. Betul kan? Jadi budak-budak yang tak ambil sains, budak-budak yang kelas business, yang kelas arts, diorang akan apply law kan, diorang akan apply TESOL, betul tak? Jadi bila kita apply course yang diorang untuk course lain, kita apply jurusan universiti untuk budak-budak arts dengan business, memang susah lah kita dapat. Faham tak? Sebab kita pergi minta kuota orang lain. Tu masalah dia. Asal dia tak minta sains politik? Sebab itu kita kena tanya dia.
Betul, seriously. Jadi sekarang cikgu cadangkan awak, nanti masa exam, masa isi borang UPU, kalau boleh isi bersama dengan parents. Jangan ikut kita punya kita punya wish list kan. Number one, I'm going to the University of Kebangsaan Malaysia kan. Lepas tu betul, bila kita kadang-kadang even kalau kita ambil dia ada 9 pilihan, katalah 9 tu awak buat medik kan. Lepas tu nak ditakdirkan Tuhan kita punya result SPM tak berapa banyak A. Jadi kita tak akan dapat tahu yang medik tu tak dapat. Jadi kemungkinan besar kita tak dapat course dekat universiti ataupun dia bagi kita course yang kita tak pernah dengar. Betul. Contohnya ni jadi dekat adik cikgu, jadi dekat adik cikgu. Tapi dah 10 tahun lepas lah, berbelas tahun lepas. Dia dapat buat diploma, tapi diploma dalam bidang peruncitan. Dekat ITM. Peruncitan. Tapi dia tak pernah minta pun. Kan? Dia ambil dekat sekolah dia ambil sains, tiba-tiba dia dapat buat diploma peruncitan. So nak tak nak memang kena ambil jugalah pasal nak masuk universiti kan. Ambil jugalah peruncitan lah. Jadi dia kena start from zero. Pasrah. Jadi bila isi borang UPU tu kan, isi borang UPU first kali lah ambil course yang sesuai dengan budak sains. Kedua of course kena kita punya result kena bagus lah. Otherwise course-course yang kita minta tu susah kita nak dapat. Okay. So cikgu rasa penting sebenarnya untuk kita, kalau ada orang tanya cikgu kan, kenapa nak kena belajar bagus-bagus, kenapa nak kena belajar elok-elok, kenapa nak dapat result yang bagus. Of course first kali kita nak gembirakan parents kita lah, betul tak kan. Tapi yang cikgu rasa yang penting adalah bila kita nak isi borang masuk universiti, kita nak ambil course yang best sikit lah kan. Jadi kalau result kita tak best, chances untuk kita dapat course yang best tu sangat susah. Sebab yang minta bukan budak setia budi kan, yang minta adalah satu Malaysia. Seriously yang minta. Sebab cikgu rasa ada cikgu-cikgu